Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pendidikan Islam tahun 5 kali ini, kita akan belajar bidang ibadah dalam tajuk tayamum. Standard pembelajaran 4.1 merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab. Standard kandungan 4.11 menerangkan pengertian tayamum. 4.12 menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. 4.13 menjelaskan rukun dan sunat tayamum. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Akmal untuk sesi pembelajaran seterusnya. Objektif pembelajaran adalah seperti berikut. Pertama, menjelaskan konsep tayamum dengan betul. Tahap penguasaan 2. Yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 3 sebab yang mengharuskan tayamum dengan tepat. Yang ketiga, mengaplikasi cara tayamum dengan betul. Tahap penguasaan 3. Anak-anak, lihat paparan gambar yang diberi. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar tanah. Apa kegunaan tanah? Dalam subjek sains tahun 1, tanah merupakan satu sumber daya alam yang paling penting. Sebenarnya anak-anak, terdapat ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahawa Allah menghendaki kemudahan bagi para hamba-Nya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Seterusnya, apa itu tayamum? Tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu dengan cara yang khusus. Dalil disyariatkan tayamum ialah Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik, yang ini bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Sebab-sebab tayamum. Yang pertama, tidak mendapatkan air walaupun sudah berupaya mencari sampai waktu solat habis. Kedua, ada yang lebih memerlukan airnya atau terbatasnya air. Yang ketiga, apabila menggunakan air membahayakan badan seperti sakit atau luka yang tidak boleh kena air. Cara tayamum. Berniat, membaca bismillah, mengusapkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali usapan, kemudian meniupnya, menyapu wajah satu kali dengan dua telapak tangan, menyapu belakang telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Bahagian tangan yang diusap adalah bahagian telapak tangan sampai pergelangan tangan sahaja, tidak sampai siku seperti pada saat wuduk. Berikut adalah cara tayamum. Tepukkan kedua
kedua tangan atau telapak tangan atau tanah atau pasir yang suci. Tiup telapak tangan atau tepuk satu kali untuk mengurangkan debu yang menempel di tangan. Kemudian usapkan pada wajah, kemudian usapkan telapak kiri di belakang telapak tangan kanan dan sebaliknya sampai pergelangan. Anak-anak boleh rujuk ilustrasi gambar yang diberi bagaimana cara bertayamum dengan betul. Keterangan: bahagian tangan yang diusap adalah bahagian tangan yang dipotong pencuri, iaitu hanya sampai pergelangan tangan sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, saya pernah mengalami junub dan ketika itu saya tidak mendapatkan air untuk mandi. Oleh kerana itu saya pun bergulung-gulung di tanah untuk bersuci dan kemudian saya solat. Maka hal itu saya cerita kepada Nabi SAW dan Nabi bersabda, sebenarnya sudah cukup bagimu bersuci dengan cara seperti ini. Nabi menunjukkan caranya. Keterangan: melakukan tayamum cukup dengan satu tepukan sahaja. Pada hadis yang sama riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, cukuplah bagimu seperti ini. Lalu beliau menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya, lalu meniupnya, lalu diusapkan ke wajah dan kedua tapak tangannya. Pembatal tayamum, yakni semua pembatal wudu kerana tayamum adalah pengganti wudu. Kedua, adanya air. Pembatal wudu adalah seperti apa-apa yang keluar dari dua jalan, yakni kubur dan dubur. Tidur pula sampai tidak sedarkan diri, baik dalam keadaan duduk menempel di lantai maupun tidak. Hilang akal bukan kerana tidur, menyentuh kemaluan tanpa alas dan makan daging unta. Rumusan daripada tajuk tayamum adalah: hukum asal tayamum adalah sebagai pengganti wuduk. Dibolehkan tayamum sebelum masuk waktu solat sebagaimana wuduk dibolehkan. Juga dibolehkan solat dengan sekali tayamum selama ia tidak batal. Adapun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa tayamum hanya boleh untuk sekali solat sahaja merupakan hadis yang diriwayatkan Ad-Darqutni, dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahawa hadis tersebut sanadnya lemah. Semoga bermanfaat untuk semua. Apa yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang dari kekurangan cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi